Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Norma baru guys. Apa khabar? Harap semua sihat. Semua orang tiba-tiba mengikut mendiang Wakanda. Sebab kita kena salam secara orang kata apa? Norma baru. So apa khabar? Dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Semoga Allah pelihara kita daripada sebarang penyakit yang boleh membawa kepada mudarat diri kita. Amin ya rabbal alamin. So, norma baru adalah satu perkataan yang menjadi trending di negara kita dan seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19. Dalam norma baru, banyak perkara yang baru diamalkan. Bukan baru ada. Benda dah lama ada. Cuma baru diamalkan secara serius. Sebagai contoh, kita pakai pelitup muka. Dulu dah memang ada, disebut sebagai purdah untuk orang perempuan pakai. Atau kepada mereka yang pergi ke bumi Mekah dan Madinah atau negara padang pasir yang penuh dengan pasir dan debu, kita ada dia panggil nose, tempat sumbat dalam hidung untuk kita cover, tak mau bagi debu-debu masuk. Dan ada setengah yang memakai ridak dan tutup muka. Jadi seolah-olah nak bagi tahu kata, dulu dah ada. Sekarang kita giatkannya menjadi seolah-olah wajib kepada kita untuk tutup. Yang kedua, bersentuhan. Dulu jumpa siapa sahaja kita boleh sentuh. Sekarang even lelaki dengan lelaki pun tak dibenarkan sentuh. Kalau diikutkan dalam sejarah umat Islam, memang inilah pengamalannya. Betul tak guys? Lelaki ada yang dia boleh sentuh dan ada yang dia tak boleh sentuh. Begitu juga dengan perempuan, ada yang dia boleh sentuh dan ada yang dia tak boleh sentuh. Jadi seolah-olah hari ini orang boleh menerima bahawa ada prasyarat dan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, hampir 10 bulan. Boleh je hidup tak bersentuhan. Nampak macam okey kan? So, ini antara norma baru yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Tidak dinafikan, padanya ada cabaran. Sebagai contoh, hari ini, classroom tidak lagi seperti classroom dulu. Dulu, antara sebab kita pergi sekolah, sorry lah guys, saya cakap ni untuk pengalaman saya aja. Kita pergi sekolah, ada setengah orang bukan dia pergi untuk nak belajar, tapi sebab dia nak jumpa kawan. Di situlah berkumpulnya semua kawan-kawan kita. Betul tak? Ada orang yang pergi sekolah sebab nak dengar cerita-cerita dan update yang terbaru. Dan ada juga yang pergi ke sekolah belajar untuk orang kata apa? Nak riliskan stres. Adik-beradik ramai di rumah, pergi sekolah, you boleh buat apa saja sebab satu sekolah, you pelajar, berhak untuk sekolah itu. Betul tak? Okey, jadi daripada situ, wujud beberapa cabaran. Antaranya, guru, cara mendidik, tidak lagi seperti mengajar classroom yang reality. Begitu juga, silibus. Macam mana silibus praktikal, silibus esei, oral, yang memerlukan pemerhatian secara one to one nak berlaku. Dan yang paling kritikal dalam pendidikan sebagai contoh norma baru dan cabarannya ialah tidak ada lagi sentuhan yang disebut sebagai sentuhan sentimental touch. Contoh, kita buat jahat, cikgu kita cubit telinga kita, tarik telinga kita. Itu sentuhan sentimental. Kita akan ingat, aduh, cikgu saya ada tarik telinga saya lah. Tapi bila kita buat secara jauh, maka hubungan antara pelajar dengan cikgu mula ada gap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Saya Nuraini binti Makdin, seorang pensyarah di Jabatan Bahasa Pusat Matrikulasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Hari ini nak kongsikan dengan tuan-puan pengalaman mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran PNP
di dalam talian. Sepanjang ataupun bermulanya dengan pengumuman proses kawalan pergerakan oleh abah kita pada Mac sehingga kini. So, apakah cabaran-cabaran yang saya hadapi? Jujurnya, tipulah kalau dalam kehidupan kita tak ada cabaran kan. So, cabaran pertama sebenarnya, sebelum apa-apa cabaran yang mendatang pada ketika mana diumumkan PKP, cabaran pertama saya adalah ketika mana diumumkan ialah cabaran orang kata apa, untuk menerima cabaran emosi, cabaran untuk berfikir optimis dan positif, cabaran untuk mengendalikan emosi, bagaimana nak menguruskan. Macam mana ya, duk fikir macam tu lah. Sebab apa? Sebab saya seorang pendidik yang agak tradisional dan juga kita sebut old school kerana saya suka menggunakan whiteboard, saya suka ada interaksi dua hala, saya suka ada suara daripada pelajar, saya suka ada, kita kata apa, kita lihat student faham ke tak faham dan sebagainya kan. So, itu adalah cabaran emosi saya yang pertama apabila diumumkan kena jalankan PNP dalam talian. So, itu adalah cabaran menguruskan emosi. Dan yang kedua sudah tentu cabaran penggunaan gadget lah. Kerana seperti mana yang saya sebutkan, saya agak tradisional ataupun old school. Saya suka whiteboard dan sebagainya. Saya suka interaksi dua hala. Poin kata saya suka physical class lah. So, bila PKP diumumkan, kita kena stay at home. Kita tak boleh bergerak ke mana-mana. So, kena mengendalikan kelas di dalam talian. Maka bermulalah cabaran kedua saya, iaitu cabaran untuk explore gadget. Saya ni memang tak pandai nak guna digital ataupun online lah kan. Jadi, saya harus belajar. Cuma rezeki saya adalah saya mempunyai bahan-bahan ataupun gadget yang ada di rumah tu dah. Saya dah ada whiteboard di rumah. Saya juga dah ada Microsoft pun boleh. Saya pun dah ada mikrofon, mic clip kan, mic yang kecil tu, orang panggil boya kan, boleh pakai. Saya juga ada stand dan juga saya ada lampu light yang berdiri tersebut kan. Jadi beberapa gadget ini membantu untuk saya mengendalikan PNP dalam kelas dengan baik, alhamdulillah. Dan sudah tentu saya belajar untuk self development, belajar macam mana nak guna Zoom, Google Classroom, Google Meet, semua kelas-kelas ini yang mana pendidik-pendidik daripada universiti lain dan juga quiz ajar macam mana nak buat kelas online. Saya join semua dan alhamdulillah perlahan-lahan saya dapat mengendalikan PNP dengan baik. So, akhir kata sebenarnya daripada pengalaman-pengalaman ini saya dapat rumuskan bahawa pesanan untuk saya dan kita semua pendidik di luar sana, sudah tentu sebenarnya kita sentiasa kena berada dalam keadaan bersedia untuk upgrade diri, untuk belajar up to date dengan peredaran masa, peredaran zaman, iaitu sampai bila kita nak bergantung dengan physical whiteboard, sampai satu masa kita kena pergi ke whiteboard di dalam talian, sampai satu masa kita kena berinteraksi dalam talian, dah tak boleh nak tengok muka kan, face to face, kita nampak melalui talian, melalui skrin. Dan itulah perkara sebenarnya yang saya fikirkan, saya dapat rungkaikan dan rumuskan bahawa pendidik mesti berada dalam keadaan bersedia dan juga sentiasa mahu untuk upgrade kemahiran dan ilmu untuk menjalankan PNP dengan lebih baik, insya-Allah. Saya doakan pendidik di luar sana dan insya-Allah semoga kita dapat meneruskan legasi ilmu ini, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Di belakang saya adalah antara research, study bagaimana untuk meningkatkan sesuatu kualiti bagi sesuatu produk. Perkara ini penting sebenarnya kerana dalam norma baru, kebanyakan orang nampak ia adalah sebagai satu cabaran semata-mata. Tapi yakinkah anda bahawa setiap kali kita berjaya menjangkaui tembok, betul tak? Kita akan mendapati satu perkara yang baru dan lebih luas di sebalik tembok. Alah, sebagai contoh kalau kita ambil cerita Attack on Titan. Betul tak? Kalau kita ambil cerita Attack on Titan, selagi duduk dalam wall rose tu, kalau dia boleh keluar, makin luas. Dan kalau kita tengok Eren dengan kawan-kawannya, mereka cuba nak pergi sejauh sehingga boleh nampak laut. Sebab apa? Sebab akan lebih lagi mendapat kehidupan yang berjaya di dunia. Dan kalau kita Islam, dan di akhirat. Betul tak betul? Kalau kita menjangkaui tembok itu.
Begitu juga dengan norma baru. Sekiranya cabaran yang ada, kita boleh tempuhinya, menjangkaui dia, maka banyak peluang sebenarnya. Bila kita tengok bulan Ogos 2020, ketika mana diadakan satu event yang mengumpulkan peniaga-peniaga, ada di kalangan mereka, menurut laporan daripada kerajaan Malaysia, ada di kalangan peniaga kita yang boleh buat keuntungan disebabkan norma baru RM300,000 sebulan, yang selama ini nak cecah 10,000 pun susah dengan barang-barang perniagaannya. Kenapa? Kerana mereka menjadikan cabaran ini peluang untuk mereka berjaya dalam perniagaan. Jadi, bidang yang mereka ceburi adalah secara online. Tidak dilupakan juga event-event yang semakin mendapat peluang di kaca. Tidak dinafikan juga peluang-peluang event yang ada yang tidak mendapat perhatian masyarakat sebelum ini. Sebagai contoh, event e-sports, permainan game secara online, secara alam maya yang semakin menular. Penganjur-penganjur ini, untuk pengetahuan anda, mereka digelar sebagai industri 1 billion industry. Yes, ini gelaran untuk host-host e-sports. Ya, kerana pendapatan mereka sahaja boleh mencecah bilion dengan partisipan-partisipan yang join dan juga sponsor-sponsor yang ada. Bukankah ini satu peluang untuk kita menganjurkan event secara online? Nampak? Ada satu lagi. Peluangnya ialah untuk kita develop satu lagi skills. Okey, abang, kakak, tengok saya. Untuk satu individu, kita kena ada 3 benda yang kena develop every single day, every single years. Every single year. Apa dia? ASK. Attitude, skill and knowledge. Knowledge kita tak takut sebab ramai orang sekarang boleh scroll macam-macam. Attitude ada problem sikit dan kita kena perbaiki. Ingat abang kakak, seperti mana kita tak suka orang-orang tua yang tidak mempunyai attitude yang baik hari ini. Kalau kita tak ubah diri kita, kita pun akan membesar menjadi orang tua seperti mereka di masa kita nanti. Dan orang muda di zaman kita akan benci kita macam mana kita benci mereka. Alright, so attitude kena perbaik. Jadi attitude yang terbaik. Alright. Dan yang kedua tadi tu, skill. Inilah peluang untuk kita develop. Jangan kata anda, saya pun sedang develop diri saya. So abang, kakak, jom kita sama-sama gunakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan skill kita sebagai manusia khalifah atas muka bumi Allah. Okey? Wallahu a'lam.